Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ nak kongsikan dekat korang akan perkongsian yang dikongsikan di dalam grup Facebook iaitu Hiking and Recreation Around Malaysia, iaitu HARAM. Okey, FJ dah lama ada dalam grup ni. FJ selalu follow akan kisah-kisah orang yang naik hiking dan sebagainya lah. Okey, jadi dekat sini ada caption daripada grup tersebut daripada saudara Adam Azmi yang menyatakan, apa pengalaman aneh seram misteri yang korang alami semasa hiking, kumpulan ataupun solo, dan lokasi kejadian lah. Terima kasih sudi pengalaman berharga saya hargai. So dekat situ dia ada gambar, lepas tu ada tongkat. Okay, tongkat ni tak pastilah dia berdiri sendiri ke, dia bersandar ke, tak pastilah. Okay, akan tongkat ini. Jadi AJ nak baca ruangan komen sebab AJ suka dalam grup ni pasal dalam grup hiking ke ataupun dalam grup camping ke, isu-isu melibatkan gangguan mistik ni jarang orang nak kongsi. Kalau naik tu maksudnya korang kena baca lah, sebab selalunya diorang ceritakan akan pengalaman sebenar diorang dan cara-cara diorang mengatasi masalah tersebut lah. Tapi bagi orang yang memang grup hiking ke, grup camping ke, kalau diorang punya solution, kalau diorang kena ganggu biasanya diorang buat tak tahu lah. Itu yang AJ respect lah. Kalau kita mungkin orang biasa, kita akan macam takut kan, kita lari ke apa, kita belah apa tempat tu. Tapi diorang ni jenis selalunya hati kering lah. Diorang hiking tengah malam pun ada dan sebagainya kan. So selalunya solution diorang akan buat tak tahu lah akan gangguan tersebut. Tapi tak apa, bertengah masa lagi, jom kita tengok komen yang pertama. Okey, perkongsian nombor 1 dikongsikan oleh Norci. AJ ambil yang berkaitan je lah, yang tak berkaitan AJ tak baca lah. Okey, ni perkongsian yang pertama daripada Norci yang mengatakan bahawa Alhamdulillah setakat ini tak ada lagi masuk hutan baca doa Nabi Sulaiman dan doa-doa lain niat hiking nak lihat keindahan alam. Doa Nabi Sulaiman ni macam korang tahu, Salamun ala Sulaiman fil alamin. Pendek je doa dia dan mungkin dia ada baca doa-doa lain lah, ayat kursi ke apa kan. Okay, so dia kata tak ada alami lagi masalah ketika beliau hiking. Okey baik, AJ baca komen yang seterusnya iaitu daripada Nur Irmiza. Okey, berdua dengan kawan kawasan hutan tebal, tiba-tiba jumpa satu kawasan lapang macam rumput, ada orang pijak-pijak, ada pokok pisang yang terjaga, wangi, tenang dan damai je. Lepas tu ada pondok, tapi pondok tu macam hayalan, tak tahulah sama ada ianya wujud ataupun tidak. Nasib kawan suruh patah balik sebab rasa ada sesuatu memanggil-manggil untuk masuk kat kawasan tu. Terpegun tengok kawasan tu macam taman, masih terfikir wujud tak tempat itu. Jadi orang ni dia mengalami situasi pelik lah. Okay, dia nampak macam kawasan yang cantik, yang indah. Lepas tu dia pun rasa macam kawasan tu pelik lah. Tapi kita tak, benda yang tak terbukti apa hantu ataupun mistik ni kita tak boleh nak kata lah. Mungkin memang keadaan dia macam tu kan. So dia mengalami peristiwa yang macam tu. Okay, komen yang seterusnya. Okay, perkongsian daripada Rozina Ghazali, Taman Negara Pening, iaitu dari Teluk Kampi nak ke Bukit Batu Hitam, sedang layan pacak nak mati, tertiba bau wangi daun pandan yang tabur kat orang mati tu, time tengah hari pula. Okay, gangguan dia kata waktu tengah hari dia bau macam daun pandan lah. Okay, daun pandan yang tabur kat orang mati tu, dia tak pasti bau pandan ni dia tabur kat orang mati ataupun tidak. Tapi situasi biasa, okay, situasi yang normal, kalau lah korang duduk kat rumah ke, tiba-tiba korang wangi kan, wangi pandan, memang wangi lah, tiba-tiba wangi betul lah wangi, tapi bau tu bau pandan, kebiasaannya itu adalah musang pandan. Okay, tak pelik lah. Dulu AJ pelik juga, masa dulu AJ pernah kena alami situasi macam ni. AJ pelik balik rumah betul kan, tiba-tiba bau wangi kan. Lepas tu dah lah kita duduk seorang tengok atas bumbung dekat siling tu kan, macam benda bau tu macam bergerak tau. Dia bukannya statik tau, dia bergerak sekejap, macam lama-lama dia hilang macam tu kan. So lepas tu tanya kepada mentua tentang benda tu. So mentua kata itu selalunya musang pandan. Dia sendiri pernah nampak lah ada musang pandan lalu kat atas bumbung rumah. Tapi kalau yang ni tak pastilah, tapi expect FJ mungkin itu adalah musang pandan lah, yang tak nampak mungkin lalu kat pokok ke. Kita bersangka baik lah. Okay baik, seterusnya dikongsikan oleh mungkin daripada perkongsian daripada Chinese lah, sebab nama dia FJ tak boleh nak baca, dia tulis tulisan Cina. Okay, dia kata dekat Bukit Pelindung Kuantan Trail, pukul 5 petang, ternampak sekumpulan makhluk kecil je, macam budak-budak umur 4 ke 5 tahun, lepak kat pokok yang sangat-sangat besar dan tua. Ni betul-betul dah nak sampai exit ke jalan besar dah, tapi tak sanggup nak patah balik dari starting point. So kita redah je laluan tu sambil terhidu bau kemboja dan bulu roma pun meremang. Last kita toleh belakang
belakang semua pun pandang kita, kemudian lari. So perkongsian ini tak pasti adakah itu memang penampakan benda mistik ke ataupun memang budak kecil ke, tapi dikatakan ada bau bunga kemboja dan bulu roma rasa menang. Kebiasaannya kalau kita bulu roma rasa meremang ni tiba-tiba kan, maybe ada something kat situ lah, sama ada dia tengok kita ke, kita tak nampak dia ke. Kemudian bau kemboja tu pun salah satu daripada orang kata tanda-tanda lah kan, penampakan ni. Sebab ni Ustaz FJ beritahu dulu masa dia sekolah. Dia kata kalau wangi tu kebiasaannya yang tu dia kata lah, ni Ustaz FJ dia kata jin betina, dia kata kan, yang cantik yang ada dekat situ. Tapi kalau tiba-tiba bau wangi tu elok-elok, tiba-tiba bau busuk datang, tu dia kata tu adalah jin jantan lah. Dan jin jantan ni muka dia hodoh-hodoh, dia kata macam tu lah. So kalau alami situasi macam tu, tiba-tiba korang bau busuk, so Ustaz FJ tu dia suruh cepat-cepat pergi daripada tempat tu lah. Kalau bau wangi tu buat jalan macam biasa lah, buat tak tahu je macam tu. Dia abang macam tu lah, ni Ustaz FJ cakap lah. Mungkin boleh ambil, boleh tak ambil, begitulah keadaan dia. Ok baik, ini adalah mungkin yang terakhir FJ baca komen. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi FJ tak nak panjang sangat video ni. Ok, ni perkongsian daripada Muhammad Zafilin Ihsan yang menyatakan bahawa dekat kawasan Gunung Ledang, okay, sesat masa turun, tiba-tiba jumpa seseorang berdiri dekat tengah hutan. Dia tunjuk jalan macam tu kan, dia tunjuk arah tu kan, entah orang ke bukan tak tahu, apa pun dia tunjuk kami jalan keluar sampai jumpa air terjun. Lepas tu dia masuk hutan balik. Masa tu hujan lebat, tak dapat tengok muka. Ni pelik lah. Dia kata orang tu tiba-tiba diorang dah macam sesat, turun daripada Gunung Ledang tu, tiba-tiba macam tak tahu je orang tu kan. Kawan ni tengah sesat, dia tunjuk jalan pergi terus kat mana tak. Lepas tu diorang ikut jalan tu, diorang sampai kat air terjun, dan lepas tu diorang tak nampak muka orang tu. Orang tu masuk balik dalam hutan. Itu pelik lah kan. Dia pelik seorang-seorang siapa pula kan. Lepas tu hujan lebat pada ketika itu, tak dapat tengok muka. Ni situasi ni pelik lah. Kalau berlaku ni agak boleh katakan, kalau benar lah cerita ni, mungkin ini adalah salah satu daripada orang kata gangguan mistik ke apa ke begitulah. Tapi bukan gangguan ni sebenarnya. Kalau dia kata dia tunjuk jalan keluar tu, maksudnya mungkin yang ni baik lah, mungkin jenis Islam ke apa, kita tak pastilah. Tapi kalau nak kata orang tu, yelah siapa buat apa seorang-seorang kan dekat tengah hutan. Lepas tu macam dah tahu kawan tu sesat, tunjuk jalan pula. Lepas tu tanpa kata apa-apa, pergi masuk dalam hutan balik, muka tak nampak macam tu. So benda ni pelik situasi ni. Okay, so ingat perkongsian ni sampai di sini saja. Sebenarnya ada banyak lagi komen orang dalam ni yang mengisahkan akan kisah-kisah seram diorang ketika hiking dan sebagainya. So kalau korang ada lah kisah berkaitan dengan seram ketika korang hiking dan sebagainya, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama tengok dan kita sama baca, kita share kepada kawan kita. Nanti dia jadi pengajaran kepada orang-orang yang lain lah. So sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.